Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin sedang hadirin, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat juzuk yang ke-30 yang saya kira semua kita hafal ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang mempunyai hati yang tenang, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan puas dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bagaimanakah hati ataupun jiwa ahli syurga. Karena ayat ini Allah seru ahli syurga, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah. Jadi Allah menggambarkan bagaimana keadaan hati dan jiwa ahli syurga, yaitu dengan gambaran bahawa hati dan jiwa mereka itu tenang. Jadi di sini juga Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa syurga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah untuk manusia mengecapi segala macam nikmat dan kelazatan yang ada. Ini bermakna bahawa di dalam syurga esok tidak ada sesuatu pun yang menyulitkan kita. Tak ada satu pun yang menyedihkan kita. Tak ada satu pun bentuk ujian sepanjang kita berada di dalam syurga nanti. Ia berbeza dengan suasana dunia. Kenapa? Kerana di dalam syurga itu kita tidak perlu bersusah payah seperti mana susahnya kita, seperti mana ujian yang kita hadapi di atas dunia. Maka sebab itu Allah gambarkan bahawa ahli syurga ini orang hatinya tenang. Apa maksudnya? Maksudnya bila mana seseorang hamba itu dimasukkan ke dalam syurga, maka tidak ada lagi walaupun sedikit kesusahan atau bebanan yang akan dilalui oleh yang namanya ahli syurga. Nak makan, dia tak perlu dah nak bersusah payah. Tak perlu nak beratur dah dalam syurga nanti nak makan. Kan? Tak payah nak keluar pagi balik malam untuk boleh makan untuk sara anak dan isteri. Tak perlu dah, kan?
Apa saja yang kita nak, terus Allah Subhanahu wa taala sediakan di hadapan kita. Kan? Begitu juga tidak perlu kita bersusah payah untuk mencari lagi pahala. Untuk beramal tak perlu lagi dah masa itu. Hari ini ya satu usaha yang kita buat dengan membanyakkan sembahyang, kan, berdiri kita lama, berrakaat-rakaat kita bangun sebelum subuh, kita sembahyang sunat, lepas 2 rakaat kita tambah lagi 2 rakaat, lepas habis 2 rakaat kita tambah lagi. Apa tujuan kita? Untuk dapat pahala. Kenapa kita nak cari pahala? Itulah bayaran untuk kita masuk dalam syurga, kan? Kemudian kita tak habis dengan kita sembahyang, kaki kita penat, kaki kita sakit untuk sembahyang. Kemudian kita baca Quran, kita menahan daripada tidur untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan makan pada waktu siang, daripada lepas subuh sampailah masuk waktu maghrib. Bukan kita tak lapar, kita lapar, tapi kita usaha lakukan hal-hal itu. Walaupun kita penat, walaupun kita susah nak melakukan perkara itu, nak bersedekah bukan benda yang senang. Sebab kita nampak sedekah itu mengurangkan harta kita. Bahkan itulah realiti dia. Bila kita sedekah, duit kita semakin kurang, kan? Tetapi kita usaha, kita lakukan juga. Apa tujuan dia? Supaya kita ada pahala. Apa tujuan kita nak pahala? Tujuan kita bila kita dapat kumpul pahala, maka Allah akan mudahkan untuk kita masuk dalam syurga dia. Walaupun kita korbankan macam-macam, walaupun kita usaha macam-macam, walaupun kita sakit, walaupun kita orang yang melaksanakan ibadah haji, kan, bukanlah haji itu satu tempat kita boleh rehatkan badan kita, tak. Ibadah haji itu kita lakukan dengan mengeluarkan segala, kita korbankan wang kita, kita korbankan tenaga kita, kita korbankan masa tidur kita, kita korbankan macam-macam, kan, penat, susah, balik demam, ada yang meninggal dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi apa tujuan semua itu kita buat? Adalah untuk kita dapat pahala, kan? Apa tujuan pahala itu kita cari? Kita sembahyang, kita hadirah awal pada hari ini. Ada orang yang korbankan keinginan dia nak makan sekali, pasal dia tahu orang yang datang masuk dalam masjid awal, maka seakan-akan kata Nabi SAW, dia korban seekor unta. Kemudian yang datang pada waktu yang kedua, seakan-akan dia korban seekor lembu. Kemudian kalau datang pada waktu yang ketiga, seakan-akan dia korban seekor kambing biri-biri. Kemudian kalau dia datang pada waktu yang keempat, makna yang awal lebih baik, yang awal lebih banyak pahala dia. Kemudian waktu yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Waktu itu ulama itu tidak sepakat bilakah waktunya. Cuma yang disebutkan oleh Nabi, maksud orang yang datang awal. Siapa yang awal, maka seakan-akan dia korban seekor unta. Maknanya apa dia? Makna pahala dia banyak, kan? Kemudian pada waktu yang kedua, mana orang yang lewat sikit, kan, seakan-akan dia korban seekor lembu. Kemudian lewat sedikit pada waktu yang ketiga, seperti seakan-akan dia korban seekor kambing biri-biri. Kemudian pada waktu yang keempat dia lewat sikit. Kemudian bila mungkin dah pukul 1:10, 1 suku tu baru dia masuk, maka seakan-akan dia korban seekor ayam, kan? Maka kalau sampailah kata Nabi SAW, imam ataupun khatib dah memulakan khutbah, maka pada waktu itu malaikat akan sama-sama mendengar khutbah itu. Maksudnya, bila mana khatib telah berdiri di atas mimbar, dah memulakan khutbah, maka pahala datang awal itu tidak akan diperolehi orang yang datang selepas daripada itu. Maka sebab itu tuan-tuan, teman-teman yang nak makan tu, pastikan sebelum khutbah selesai dah makan. Sebab bila khatib dah memulakan khutbah, maka pahala datang awal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tak dapat. Jadi yang makan, pastikan makan segera. Kemudian sebelum sikit kita tahu, waktu hari ni masuk pukul 1, 1.18, 1.19 macam tu, 1.20.
Kita tahu masuk waktu 1.20, 1.17 satu suku, kita segera siapkan makan, kita masuk. Setidak-tidak kita dapat pahala datang awal tu. Karena bila kita datang sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, pahala bukan satu. Pahala kita dengar khutbah, pahala kita sembahyang tahiyatul masjid, dan pahala juga antara pahala yang kita boleh dapat pada hari Jumaat setiap minggu ni, pahala datang awal. Jadi kalau seandainya imam dah mulakan khutbah, pahala datang awal tu kita tak dapat, jadi rugi tak? Kita jadi rugi, kan? Memang kita tak dosa pun, memang sembahyang kita sah, tapi rugi sebab kita tak memperolehi pahala orang yang datang awal. Jadi ini satu peluang yang kita perlu rebut sepanjang hidup kita. Kita jangan rasakan bahawa ibadah yang kita buat ni cukup dah. Cukup dah sembahyang aku baca Quran sikit-sikit, aku sedekah sikit-sikit, cukup dah. Tak cukup pun tuan-tuan sekalian, kan? Ibadah yang kita buat itu sebenarnya amat sedikit kalaulah kita nak bandingkan dengan banyak mana yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat ataupun Allah berikan, curahkan kasih sayangnya kepada kita. Baik. Jadi kita usaha datang awal, kita usaha buat macam-macam kebaikan, kita usaha lakukan segala macam benda ibadah. Apa tujuan? Untuk kita dapatkan pahala. Apa tujuan kita nak kumpul pahala ni? Supaya kita dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tetapi hal itu tidak berlaku kepada penghuni syurga. Mana orang yang dah dimasukkan ke dalam syurga, dia tak perlu fikir dah masalah tu. Alamak, dalam syurga nanti ialah satu hari tu panjang, maka apakah aku nak kena ibadah banyak kali? Dah tak perlu dah. Waktu tu sembahyang ke, nak puasa, nak kena tahan, nak kena ujian bangun awal sebelum subuh, nak sembahyang subuh, nak baca Quran, nak sedekah, apa semua ni, maka benda tu tak perlu dah kita lakukan dalam syurga. Kerana syurga itu Allah ciptakan hanya untuk manusia berehat dan menikmati setiap saatnya itu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam syurga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang Allah sediakan buat penghuni syurga itu satu kesenangan, satu kecantikan, satu nikmat yang kita tak pernah tengok pun seindah tu. Ini dalam syurga, kan? Kalau kita tengok satu orang, contoh kan, ataupun kita lihat satu makhluk, sesuatu yang kita lihat atas dunia ini cantik sehingga mengkagumkan kita, itu bukan standard ni syurga. Syurga jauh lebih daripada itu, kan? Wala udhunun sami'at, kita tak pernah dengar orang menceritakan keindahan, kecantikan, kehebatan itu seperti di atas dunia. Maknanya besok dalam syurga kita tak terbayang pun satu nikmat yang Allah sediakan benda tu ada atas dunia, tak ada, kan? Sebab itu kita katakan tadi bahawa Allah ciptakan syurga adalah untuk kita menikmati segala kelazatan, segala nikmat, segala keindahan yang ada di dalam syurga. Walaupun sedikit, walaupun sesaat, kesusahan kita takkan lalui bila mana kita berada di dalam syurga. Maka sebab itu ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Jadi bermakna bila masuk syurga, jiwanya tenang. Dia tak ada lagi gusar, tak ada lagi sedih, tak ada lagi kecewa, tak ada lagi sulit, tak ada benda tu takkan dilalui oleh penghuni syurga. Dia berbeza keadaannya di atas dunia. Jadi ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala nak sedarkan kita yang berada di atas dunia. Allah nak bagi tahu bahawa dunia bukan tempatnya seperti yang disebut tadi dalam syurga. Tempat yang indah, tempat yang tak ada langsung ujian, tempat yang tak ada langsung kesusahan. Manakala dunia, Allah sebut banyak kali dalam Quran, dunia tempat manusia diuji. Bila sebut ujian ni tuan-tuan, bila sebut ujian ni dia bersifat apa dia? Ujian ini dia bersifat sakit dan juga berat, itu ujian. Bila sebut ujian, dia sakit untuk dirasai, berat untuk ditanggung, itu yang namanya ujian. Jadi benda itu tak ada dalam syurga.
Ujian itu ada di mana? Ujian itu ada di atas dunia. Kan? Setiap daripada manusia dan setiap daripada jenis manusia ini pasti akan melalui ujian itu. Sebab dia berada atas dunia. Yang Allah kata dunia itu tempat manusia diuji. Siapa yang masuk dunia, siapa yang masuk dalam gelanggang dunia, maka pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah datangkan bermacam-macam ujian? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita, kan? Dunia ini susah. Kenapa kita nak kejar dunia? Dunia ini tempat ni diuji. Kenapa kita nak kekal hidup atas dunia? Walhal Allah ciptakan akhirat ataupun Allah ciptakan syurga itu untuk kamu nikmat, untuk kamu tak susah. Kenapa kamu lupakan akhirat kamu? Kamu masih sayangkan dunia kamu yang penuh dengan ujian dan kesusahan tadi itu. Kan? Jadi ujian yang berada atas dunia ni tuan-tuan, sama ada ia datang dalam bentuk musibah ataupun dia datang dalam bentuk nikmat. Dua-dua ni ujian tuan-tuan. Kan? Musibah pun ujian, nikmat pun ujian. Kita hari ini ada dua ujian kita dapat. Sama ada kita dapat musibah ataupun kita dapat nikmat. Kedua-dua itu, sama ada musibah ataupun sama ada nikmat, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah uji kita? Allah sebut dalam Quran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, maksudnya kamu jangan ingat kamu orang yang beriman selagi mana kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, orang-orang yang sebelum daripada mereka itu sudah pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang diuji dengan kematian. Itu ujian yang datang dalam bentuk musibah. Semalam yang terkorban 10 orang kes nahas pesawat semalam. Kan ada orang yang diuji dengan kematian ahli keluarga. Kan kematian kalau dia sebagai suami, maka ujian kepada isteri tadi itu. Kalau dia sebagai seorang anak, kalau dia adalah seorang bapa, maka ujian terhadap anak-anak tadi itu. Jadi inilah dunia yang namanya dunia. Kita juga pasti diuji, tapi mungkin jenis ujian itu yang didatangkan kepada kita berbeza, gambarannya berbeza. Yang ni orang yang ni diuji dengan kematian, kan? Apakah itu ujian yang besar? Ya, ujian yang besar. Jadi kita lebih besar daripada itu, kan? Jadi ada orang yang diuji dengan sakit, kan? Ada orang yang diuji dengan penyakit yang ada seorang kanak-kanak saya tengok umurnya 5 tahun ke macam tu, dia ada satu penyakit namanya tulang rapuh. Ayah dia kata umur dia 4 tahun 5 tahun tu dah lebih 50 kali tulang dia patah. Dukung pun patah. Dukung pun baby, kalau bayi anak kita kecil umur setahun, sudah tentu kita nak dukung dia. Bayi umur beberapa bulan kita nak dukung dia, dukung pun patah. Jadi ada orang yang Allah uji macam tu ujian dia. Bila ujian anak sakit, sudah tentu ibu dan ayah akan menanggung kesusahan itu, kan? Semalam juga saya tengok video seorang kanak-kanak yang diuji, ada tangan 4 kaki 4 macam tu, kan? Ujian sakit, kan? Mak ayah keluarga pula nak mikir macam mana cara masa depan anak, nak kena buat operasi dan segala macam. Jadi ujian, kan? Ada orang yang diuji macam-macam ujian. Ada orang yang kena kayap tak sembuh-sembuh, kemudian ada orang yang macam-macam lah ujian, sakit, kan? Itu yang namanya dunia. Dunia tempat manusia diuji, kan? Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, kan? Ada orang yang diuji dengan macam-macam bentuk kesusahan lah yang datang dalam bentuk musibah. Jadi macam-macam ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian itu. Apa sebab Allah uji kita? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka dengan ujian itulah barulah kelihatan di manakah orang yang benar. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian tadi itu, maka akan kelihatan siapakah orang yang benar, yang benar-benar percaya, yang benar-benar yakin, yang benar-benar sangka baik kepada Allah dengan ujian musibah tadi itu. Maka ada orang yang benar
dan juga ada orang yang dusta, yang mengatakan aku beriman kepada Allah. Apa maksud iman kepada Allah? Percaya dengan sebenar-benar kepercayaan kepada Allah. Tapi bila Allah bagi musibah, maka hilang sangka baik dia kepada Allah. Itu ujian. Jadi Allah bagi ujian tu, yang sebelum ni mulut kita kata aku ni mukmin, aku ni beriman, aku ni hamba Allah. Bila Allah uji, ternyata datang lain pula bentuk ujian dia, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sedar inilah hakikat dan realitinya dunia. Bukan tempat Allah ciptakan dunia ini untuk kita berbahagia buat selama-lamanya, tidak. Tetapi dunia tempat manusia diuji. Kita sebut tadi ujian itu, bila sebut ujian dia mesti berat untuk ditanggung, kan? Itulah dunia. Mana ada satu orang yang terlepas daripada ujian? Tak ada. Pasti ada bebanan, kesusahan, kesedihan, kekecewaan yang akan dilalui oleh setiap daripada manusia. Dan juga ada ujian yang mungkin Allah bagi kepada sebagian orang, atau Allah selang-selikan kepada kita, ujian yang datang dalam bentuk nikmat. Nikmat juga ujian dari Allah. Bahkan ujian itu sebagian ulama sebut lebih berat daripada ujian yang jenis pertama tadi itu. Lebih berat daripada ujian musibah tadi. Sebab bila ujian musibah, datang musibah, apa yang perlu kita buat? Kita sabar. Apa makna sabar? Kita tak buat benda yang haram. Dan contoh bila kematian ahli keluarga kita, kita sabar, tahan daripada buat benda-benda yang mendatangkan dosa, menuduh Tuhan tak sayangkan dia, ataupun buat benda-benda yang haram lah. Tahan. Itu ujian musibah, kan kita sabar. Tapi kalau ujian yang datang dalam bentuk nikmat, kata ulama, maka dia lebih berat daripada yang pertama tadi itu. Sebab bila ujian itu datang dalam bentuk nikmat, maka nafsu akan turut serta meraihkan nikmat itu, dia masuk campur. Waktu ujian dia diam, dia tidur. Tapi bila dapat nikmat, maka nafsu akan datang ganggu kita. Mungkin sebelum ni kita pernah bahas, kalau aku ada duit nanti, aku nak bantu, nak sedekah, nak apa semua ni. Sebelum kita ada, sebelum kita ada wang itu, ataupun sebelum kita kaya. Tapi bila mana kita ada wang atau kita ada harta yang banyak, maka dia dah berbeza, kan? Keadaan dia sudah berbeza. Sebab apa? Dulu nafsu tak ada. Nafsu bukan tak ada, dia diam, dia tidur waktu itu. Tapi bila kita ada nikmat, maka nafsu akan datang ganggu kita. Dia kata jiran sebelah baru tukar kereta baru, kau takkan tak tukar kereta baru? Yang asalnya niat kita, bila aku kaya, aku nak sedekah, aku nak bantu orang susah, aku nak gunakan harta ini supaya besok aku tidak ada soal banyak, ataupun kita akan terlepas besok di mahkamah Allah. Kerana kata Nabi SAW bahawa setiap orang itu besok akan ditanya akan harta dia, daripada mana dia dapat dan ke mana dia salurkan. Itu akan ditanya oleh Allah, kan? Oleh sebab itu orang yang kaya, dia masuk syurga dia lambat sikit berbanding orang miskin. Bahawa orang miskin, soal pasal dunia, pasal harta itu tak banyak, hartanya tak banyak. Tapi orang yang kitanya ada 3 biji, rumahnya ada 4 biji, hartanya ada banyak dalam akaun, bajunya yang mahal-mahal. Jadi itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke? Ya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Wang aku berikan, rezeki aku murahkan, apa yang kamu gunakan? Orang yang susah datang minta bantuan, minta sumbangan, minta sedekah, kau layan tak? Kan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingat bila kita ada harta, kita boleh gunakan sewenang-wenangnya. Tak, di situ ada hak orang lain yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi ujian, kan? Jadi dalam musibah pun ujian, dalam nikmat pun Allah Subhanahu wa taala uji, yang mengganggu kita untuk syukur atas nikmat tadi itu, kan? Ujian bila Allah bagi musibah, ujiannya apa dia? Ujian untuk hadirkan sabar. Itu bukan senang. Sebab itu kadang-kadang kita kata,
orang yang diuji kan, bila kita kata sabarlah, dia kata kau bolehlah kata sabar-sabar, aku tak kena, cuba aku kena tengok. Kan? Jadi pernah berlaku di zaman Nabi SAW, seorang yang diuji, maka Nabi SAW bagi tahu dia sabar, kan? Maka dia tak tengok, dia tak tahu siapa laki-laki itu. Dia kata lah, engkau tak kena, bolehlah aku kata macam tu. Bila dia tengok rupa-rupanya yang kata sabar itu adalah Nabi SAW, yang ujiannya jauh lebih berat daripada maksik tadi itu, kan? Ujian Nabi itu jauh lebih berat daripada itu. Jadi yang dia katalah, engkau tak pernah kena, engkau bolehlah kata sabar-sabar, cuba kau kena macam aku, tengok apa kau rasa. Kita kan selalu kata macam tu. Kau kata sabar-sabar, kau tak kena, cuba kau kena, makin ke akan jadi lebih teruk daripada aku. Kita tak tahu barangkali orang yang bagi tahu kepada kita, yang nasihatkan kita sabar-sabar, mungkin dia ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Kan ada orang yang diuji kematian anak contohnya, kemudian satu hamba Allah ni pun datang, sabarlah, kan ini semua hak Allah, kan? Dan untungnya engkau, anak kau mati kecil ni, kata Nabi, dia tunggu di pintu syurga, dia bawa mak ayah dia sekali. Maka orang ni kata apa? Engkau bolehlah, engkau tak kena. Anak aku kot, kan, dah 2-3 tahun duduk dengan aku, meninggal. Kau mana tahu? Walahal kawan tu anak pun tak dapat, kan? Kahwin dah 20 tahun, nak anak, buat macam-macam, tapi Allah tak rezekikan. Walau 2 tahun dapat anak, kita dapat juga anak, dapat juga merasai seorang bapa, dapat merasai nikmat ada anak walaupun 3 tahun. Ada orang yang langsung tak ada anak, kan? Dia yang pula datang bagi tahu kepada kita sabar, ternyata dia lebih besar ujiannya berbanding kita. Dan kita dia uji rumah terbakar ke contohnya, kan? Orang datang, orang sabar, ini ujian Allah, Allah Subhanahu Wa Taala nak gantikan yang lebih baik. Kan mungkin kita sangka, alah dia mana tahu, dia tak diuji, bolehlah. Kita tak tahu, mungkin dia pernah berhadapan ujian yang lebih berat daripada itu. Kita hanya kehilangan rumah, dia kehilangan isteri, dia kehilangan anak, yang berlaku kan di mana di Terengganu, kemana yang kehilangan satu family, kan? Kita jadi itulah yang namanya dunia, kan? Itulah yang namanya dunia, yang pasti diuji oleh Allah. Sebab dunia ni memang tempat manusia diuji. Bukan Allah ciptakan dunia tempat kita berehat, bukan Allah ciptakan dunia untuk kita menikmati segala kelazatan dunia. Tak, dia adalah tempat yang diuji manusia. Maka sebab itu, bila ujian datang dalam bentuk musibah tadi, beratnya kat mana? Beratnya nak sabar. Bila ujiannya datang dalam bentuk nikmat, ujiannya di mana? Ujiannya untuk syukur nikmat itu bukan senang, kan? Bila musibah, apa yang dituntut? Kita sabar dan juga kita redha. Nak sabar dan redha itu bukan senang, susah, kan? Memang senang untuk diluahkan, disebut, tapi untuk diamalkan bukan senang. Sabar dan juga redha semasa mendapat musibah. Dan kalau seandainya ujian itu datang dalam bentuk nikmat, dia lebih susah dan sukar. Sebab untuk syukur lebih susah daripada untuk sabar dan juga redha. Jadi bila datangnya nikmat, ujian kita kat mana? Untuk menghadirkan syukur itu bukan senang, kan? Jadi sabar pun susah, redha pun susah, syukur pun susah. Jadi bila susah, itulah yang namanya ujian, kan? Jadi bila sebut ujian, maka tak ada tenang kita hadapi benda itu. Kita jadi berat, kita jadi rongseng, kita jadi gelisah, kita jadi terbeban segala macam. Maka sebab itu ada seorang kawan dia berniaga. Dia berniaga. Jadi kadang-kadang kita tak faham, dan ini sebenarnya adalah cerminan dunia, kan? Kita tak faham dia tu sebenarnya nak yang mana. Bila kita nak bantu untuk dia tingkatkan ataupun baguskan perniagaan dia, dia kata takut kena penyakit ain pula. Bila dia kekal perniagaan dia macam tu, yang agak boleh cukup-cukup makan saja, dia kata ada orang hantar pula, buat supaya orang tak nampak kedai dia. Jadi sekarang kan kamu nak yang mana sebenarnya? Kamu nak perniagaan yang bagus ataupun kamu nak perniagaan yang kurang bagus? Kalau perniagaan kamu kurang bagus, dia kata ada orang hantar supaya orang tak nampak kedai dia. Bila kita nak bantu dia, bagi sikit nasihat begini, dia kata takut nanti jadi penyakit ain pula.
Jadi sebenarnya kamu nak yang mana? Itulah namanya dunia. Senang pun gelisah, susah pun gelisah. Senang pun susah, susah pun susah. Itulah yang namanya dunia yang dilalui oleh kita. Jadi sebab kadang-kadang saya tengok dia ni tak tahu nak yang mana. Dia tu nak yang mana? Dia nak meniaga yang bagus atau meniaga yang bagus? Saya tak tahu. Pasal tak bagus pun susah untuk dia, bagus pun susah untuk dia. Senang pun ujian untuk dia, susah pun ujian untuk dia. Jadi muslimin sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya dunia. Maknanya apa dia? Kita jangan tertipu dengan dunia sehingga kita menganggap dunia adalah tempat untuk menjamin kita punya kebahagiaan, tempat menjamin kita punya ketenangan. Tidak. Tetapi yang menjamin, yang terjamin kita punya kebahagiaan, kita punya ketenangan, itu adalah di syurga nanti. Maka sebab itu ayat yang kita bacakan tadi kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Siapa dia? Ahli syurga lah. Ahli dunia belum lagi. Kita sebutkan saya tak tenang, tuan-tuan juga tak tenang. Maksud kita akan lalui satu masa kita tak tenang, kan? Baik. Pasti kita akan ada contoh, kita masing-masing ada pasangan. Satu hari pasangan kita meninggal, pasti kita tak tenang masa itu. Jadi itu dunia, pasti kita akan lalui. Kita ada anak, satu hari anak meski akan meninggal, akan sakit. Itu benda yang tidak tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke Tuhan kamu, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya dalam keadaan kamu puas dan diredai oleh Allah. Dia kata Allah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu puas. Puas apa dia? Puas segala susah yang kita lalui dulu, kita usaha, kita lawan kehendak nafsu, kita lawan kehendak macam-macam dunia ni, maka akhirnya kita dibalas dengan syurga. Puas tak? Katakan puas. Kan? Yang kita korbankan dulu macam-macam kehendak nafsu ni, kan, kehendak nak mengata orang, kehendak nak fitnah orang, kehendak nak maki hamun orang. Kan ni masih lagi tuan-tuan, panas-panas pilihan raya tu masih ada. Masih lagi duk maki hamun dalam Facebook. Jadi kita tahan benda tu. Nak maki hamun ni, tapi kita tahan. Maka sampailah Allah Subhanahu wa taala tamatkan umur kita radiyatan mardiyah. Pada waktu itu kita puas. Sebab puas, kesusahan, tahan nafsu bukan senang, tapi kita berjaya, akhirnya dibalas dengan balasan yang lumayan oleh Allah Subhanahu wa taala, mardiyah, dan menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah minta daripada kita. Pulang kepada Dia dalam keadaan kita perlu puas. Puas macam mana? Puas taat kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Mardiyah, dan Allah minta kita pulang kepada Allah dalam keadaan Allah redha dengan kita. Apa makna redha? Allah itu senang dengan kita, Allah suka dengan kita. Tapi kalau kita buat benda yang Allah larang, kita tinggalkan apa yang Allah perintah, apakah itu Allah suka? Macam kita lah, anak kita buat benda yang kita tak suka, benda yang kita larang dia buat, kan? Dia mencuri rumah jiran sebelah, dia pecah masuk. Kita sebagai ayah, kita tak senang, kita tak redha dengan perbuatan anak itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak Allah redha dengan kita, taatlah kepada Dia. Maksud taat tadi itu buat apa yang Dia suruh, tinggalkan apa yang dilarang. Kalau hanya buat apa yang Dia suruh, soal yang dilarang itu kita tidak ambil indah, maka belum lagi taat. Taat itu mesti komplit. Taat itu buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau buat yang Allah suruh, buat juga yang Allah larang, itu tak namanya taat. Kan? Taat itu buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka habuan orang yang seperti ini, kata Allah, adalah syurga, tempat yang kita sebutkan awal tadi, menikmati segala kelazatan yang ada di dalam syurga. Maka pada waktu itu kita dah terlepas daripada sebarang bentuk ujian-ujian, kerana dalam syurga tidaklah ada lagi ujian-ujian yang kita sebutkan tadi, ujian musibah ke ujian nikmat, tak ada. Semua nikmat-nikmat yang langsung tak ada ujian masa itu.
Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya kongsikan pada waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita daripada kalangan ahli syurga insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.